Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Nabiah binti Zainal selaku pensyarakanan Jabatan Kejutan Elektrik Pusat Pendidikan Diploma Universiti Tun Hussein Malaysia merangkap penyiar Selatan Industri UTHM. Tujuan utama pembentangan ahli Latan Industri ini ialah untuk pertamanya, berkongsi pengalaman sepanjang saya menjadi Latan Industri. Keduanya, pengenalan terhadap firma latihan yang telah ditempatkan. Ketiganya, pendapatan utama sepanjang Latan Industri. Dan akhirnya, ialah cadangan terhadap pihak jabatan mengenai program Latan Industri. Saya Zuhail Mizani bin Rahmat, seorang pelajar yang mengambil kursus kejuruteraan elektrik di bawah Jabatan Pusat Pendidikan Diploma UTHM dan menjadi Latan Industri selama 16 minggu yang mana bermula pada 14 hingga 1 Januari di sebuah firma pembuatan iaitu Kexra KHP Steel Product M9 Berhad. Sebanyak itu, saya telah dipantau oleh Encik Muhammad Fahmi bin Maslan yang merupakan Ketua Bahagian Penyelenggaraan. Kexra, always go for extra. Berikut adalah slogan daripada syarikat Kexra KHP Steel Product M9 Berhad yang merupakan pengeluar produk kalori terkemuka dengan kepakaran utama dalam penyelesaian atap rumah. Syarikat ini terletak di Batu Pahat, Johor dan mempunyai 2 cawangan di Shah Alam, Selangor dan Mentakap Pahang. Syarikat ini tertubuh pada tahun 2000 bulan November dan semenjak itu syarikat ini mengembangkan sayap perniagaannya sehingga kan menjadi salah satu industri penting dan utama dalam pembuatan zinc dan besi di Malaysia. Selain itu, nama Kexra itu sendiri mempunyai maksud yang tersendiri dan melambangkan syarikat tersebut. K merujuk kepada knowledge, iaitu pengetahuan dalam membaharui sistem penyelesaian atap. Contohnya, iClip merupakan satu inovasi yang tidak menggunakan paku untuk mengelakkan kebocoran pada atap. Ia merujuk kepada expertise, iaitu kemahiran dan pengalaman syarikat menjalani industri atap selama 10 tahun. X merujuk kepada X factor. T pula merujuk kepada timeline, yang garis masa pembuatan produk pelanggan mampu siap hanya dalam masa 24 jam. R ialah reality, iaitu reality bahawa produk mereka dipercayai oleh pengguna. A pula merujuk kepada assurance, iaitu jaminan bahawa produk mereka adalah berkualiti. Maka, Kexra itu sendiri merupakan kata kunci bagaimana mereka memberitahu industri-industri luar mengenai penglibatan mereka dalam industri pembuatan amnya. Sebagaimana syarikat lain, syarikat ini juga mempunyai visi dan misi yang tersendiri. Visi mereka ialah menjadi salah satu industri utama dalam pembuatan atap bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di serantau Asia Tenggara. Misi mereka pula ialah untuk memastikan bahawa produk dan perkhidmatan mereka pada standard kualiti yang tertinggi dan meneroka kemungkinan baru untuk penyelesaian atap, inovasi, produk dan juga perkhidmatan. Bergerak kepada bahagian carta organisasi, mereka merupakan ringkasan carta organisasi syarikat Kexra yang telah saya lakukan. Di sini, saya menghadapi sedikit masalah memandangkan pegawai sumber manusia hanya memberikan saya satu sahaja salinan A4 paper yang mengandungi carta organisasi yang tidak bersertakan sekali dengan nama pekerja yang menyandang jawatan-jawatan tersebut. Berdasarkan carta tersebut, terdapat 6 jabatan yang menggerakkan syarikat ini, iaitu yang pertamanya ialah Jabatan Akaun dan Kewangan, Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Pemasaran, Jabatan Khidmat Pelanggan, Jabatan Operasi dan juga Jabatan Jualan. Saya telah diletakkan di bawah Jabatan Operasi, di bawah bahagian penyelenggaraan yang mana diketuai oleh Encik Muhammad Fahmi bin Maslan. Sepanjang keberadaan saya di sini, saya kerap berkomunikasi dengan Jabatan Sumber Manusia, pengurus pembuatan, penyalih bahagian, pemandu lori dan pengurus kawalan kualiti. Berdasarkan pemerhatian saya, 4 jabatan utama di sini ialah Jabatan Operasi yang mana fungsinya adalah memastikan kualiti produk terjamin dan status mesin dalam keadaan yang terkawal. Selain itu, Jabatan Khidmat Pelanggan yang mana memastikan prestasi maklum balas dari pelanggan melebihi target
dan menjadi orang pertama yang berhubung dengan pelanggan. Seterusnya, Jabatan Sumber Manusia yang berfungsi menjaga kebajikan para pekerja. Akhirnya, Jabatan Akaun dan Kewangan yang menyediakan perancangan kewangan mengikut perancangan perniagaan dan juga pelaburan syarikat. Bahagian penggerakkan merupakan bahagian di mana saya ditempatkan sepanjang saya menjalani latihan industri. Bahagian penggerakkan terletak di bawah Jabatan Operasi. Ianya terdiri daripada 6 orang pekerja, yang mana ianya terdiri daripada seorang foreman, welder, 2 juruteknik, 2 pelajar latihan industri termasuk saya. Skop tugas kami adalah melakukan kerja-kerja mechanical, electrical, pembinaan ringkas, otomotif dan kerja am. Contohnya membaiki mesin, memasang pagar-pagar, membetulkan kenderaan berat dan membuat pendawaian elektrik. Bahagian ini merupakan tulang belakang kepada Jabatan Operasi dan merupakan antara bahagian yang terpenting dalam struktur organisasi di syarikat ini. Tambahan, saya dapat mempelajari pelbagai ilmu baik mechanical, electrical, pembinaan ringkas dan otomotif. Sebenarnya keberadaan saya di bawah bahagian ini, saya sedar bahawa saya mempunyai pelbagai pengalaman yang berguna. Pelbagai tugas utama yang telah saya lakukan sepanjang 4 bulan saya di syarikat Isra ini bermula daripada bulan September hingga ke Disember. Kebanyakannya tugas-tugas utama ini memberikan pengalaman kepada saya. Untuk diringkaskan, 4 tugas utama pada bulan September adalah mengenal dan mempelajari mesin-mesin yang terdapat pada syarikat ini. Kedua, membuat kawasan baru untuk membasuh kenderaan. Di sini, saya telah melakukan pendawaian ke motor-motor pump, soket-soket baru dan juga meletakkan kawasan tadahan air yang mudah untuk diakses oleh pengguna. Saya menyadari bahawa perkara yang saya belajar semasa kuliah bersama Encik Muhammad Kamal bin Jaafar banyak membantu saya dalam perkara ini. Ketiganya, menukar bateri pada penimbang kren. Melalui tugas ini, saya belajar untuk memeriksa bateri 6 volt sama ada masih boleh digunakan maupun tidak dengan hanya menggunakan multimeter. Akhirnya, saya belajar mengenai speed sensor yang digunakan sebagai pelengkap kepada mesin decoiler. Speed sensor merupakan sebuah alat yang menghantar signal kepada decoiler untuk berpusing ataupun tidak. Apabila kepingan besi ataupun coil menyentuh ataupun menolak permukaan speed sensor tersebut, maka decoiler akan berhenti berpusing bagi mengelakkan kepingan besi rosak. Manakala, pada bulan Oktober, saya telah melakukan 3 tugas utama, iaitu menukar mold pada mesin stamping. Mold adalah tempat untuk membuat lekuk-lekuk dan lubang-lubang. Mesin ini digunakan untuk membuat eye clip yang diletakkan di bawah zinc. Maka tiada paku diperlukan kerana ia hanya klip dan ia merupakan satu inovasi pada penyelesaian atap. Kedua, mengenal pasti kerosakan pada mesin batten. Melalui tugas ini, saya didedahkan dengan 3 kemahiran utama, iaitu kemahiran electrical dan juga mechanical. Saya memeriksa inverter dan limit switch. Kursus yang telah saya belajar semasa di UTSM seperti PLC sedikit sebanyak membantu saya dalam tugas ini. Ketiga, saya memasang motor pump dan mesin head pada mesin PU. Mesin yang mana ia mencampurkan chemical untuk menjadikan gabus. Gabus itu akan terletak di bawah zinc. Seterusnya, 4 tugas utama pada bulan November ialah: pertama ialah menempatkan fire extinguisher pada keliling kawasan kilang. Saya telah dipantau oleh safety officer dan saya banyak bertanya kepada beliau mengenai perkara-perkara berkaitan OSHA. Kursus OSHA yang saya ambil pada tahun 1 banyak memudahkan saya memahami apa yang beliau telah katakan dan berkongsi. Kedua, mempelajari valve yang digunakan pada mesin decoiler. Ketiganya, memasak encoder pada mesin roofing. Boleh katakan saya agak mahir dalam memasak encoder dan pendawaiannya kerana saya dapat memahami circuit drawing pada manual book tersebut. Sehingga kan apa-apa kerosakan pada encoder ataupun inverter, pejabat partikel yang akan pergi dahulu dan ataupun saya mengajar pasukan penyelenggara mengenai inverter dan encoder mengenai pendawaiannya.
Keempat, ini adalah menukar dan mempelajari kapasitas kipas. Melalui tugas ini, saya dapat mengetahui pendawaian kipas dan ilmu itu saya berjaya praktikkan di rumah apabila saya mampu membetulkan kipas yang telah lama rosak dengan mengartikan kapasitor dan membuat sedikit pendawaian pada motor tersebut. Akhirnya, pada bulan Disember, saya telah melakukan 3 tugas utama iaitu servis kenderaan berat iaitu trailer dengan menukar minyak enjin, menambah air pada tangki simpanan radiator dan juga tangki minyak steering. Keduanya, saya telah memberi idea untuk membuat speed sensor menggunakan spring, limit switch dan besi-besi yang terpakai. Ternyata, idea tersebut dipersetujui dan kami membuat speed sensor dan meletakkan pada kawasan mesin OPP. Mekanisme pada pembuatan speed sensor ini adalah agak mudah, iaitu untuk memberi signal pada mesin decoiler. Oleh itu, saya menggunakan limit switch dan meletakkan spring tersebut yang akan disambungkan pada batang besi. Batang besi akan jatuh menekan limit switch kerana kepingan besi yang menolak batang tersebut, dan batang tersebut akan naik semula kerana sifat spring yang elastik. Akhirnya, saya membuat pendawaian pada kontaktor 3 fasa dan mesin air compressor. Melalui tugas itu, saya juga dapat mempelajari untuk memeriksa kontaktor dan motor menggunakan multimeter sama ada masih boleh digunakan maupun tidak. Berikutlah gambaran akan tugas-tugas yang telah saya lakukan sepanjang keberadaan saya di Kextra. Antaranya adalah menservis kenderaan berat, memantau bacaan kapasitor 3 kali dalam masa 1 minggu dan menilai pasti kerosakan mesin. Selain itu, saya juga memeriksa konektiviti motor dengan menggunakan mod bunyi pada multimeter, menutup wayar-wayar menggunakan lebihan pelin dan membaiki mol mesin-mesin. Boleh dikatakan bahawa kursus-kursus yang telah saya ambil di UTHM banyak membantu saya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Tidak lupa juga, perkara yang tidak melibatkan program yang telah saya ambil di universiti banyak mengajar saya dalam asas-asas kehidupan dan juga meningkatkan kualiti dalam diri saya. 3 debatan utama yang saya dapat melalui latihan industri ini ialah menerti amanah dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan merasai kehidupan bekerja yang sebenar. Saya kerap mengemas-kini tugas yang diberikan kepada penyelia saya agar beliau tidak ketinggalan akan status mesin amnya. Kedua, memperoleh pelbagai ilmu dan pengalaman yang dapat menambah kredit dalam diri saya. Didedahkan dengan kemahiran electrical, mechanical dan juga otomotif, banyak memberikan saya ilmu dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kebolehan pasaran diri saya. Ketiga, mencadangkan idea dan pendedahan kepada organisasi syarikat. Saya berjaya memberikan idea untuk membuat speed sensor DIY dan berjaya mencadangkan pengurusan kerja yang lebih mampan dan sistematik kepada ketua penyelenggara. Berikut merupakan cadangan saya terhadap fakulti agar program latihan industri ini dilihat lebih efektif dan efisien. 3 cadangan tersebut adalah memberi masa kepada pelajar agar mereka mempunyai ruang untuk menyediakan dokumen-dokumen ahli latihan industri. Saya bersyukur kerana diselit oleh Puan Nabiah kerana saya mendapat masa yang cukup. Namun sebaliknya, kepada sebahagian rakan-rakan saya berharap 2 minggu diberikan kepada para pelajar sekurang-kurangnya untuk mereka menyelesaikan semua dokumen-dokumen. Kedua, kerjasama strategik ataupun menandatangani MOU bersama pihak industri agar tiada pelajar yang sukar ataupun ketinggalan dalam mendapatkan tempat latihan industri. Melalui ini, industri dilihat mampu terus meningkatkan teknologi mereka seiring dengan kemajuan teknologi sekarang agar pelajar dapat didedahkan dengan teknologi-teknologi yang seragam sewaktu mereka menjadi latihan industri. Ketiganya dan yang terakhir ialah memastikan status pelajar di bawah kawalan fakulti agar pelajar tidak disalahgunakan oleh pihak industri. Saya dapat merasakan keberadaan saya di syarikat ini dilihat sebagai pekerja buruh murahan kerana skop kerja yang tidak sepatutnya diberikan kepada saya, ini pelajar praktikal
yang mana skop kerja tersebut langsung tidak memberikan sebarang faedah. Sebagai penutup kepada pembentangan akhir latar industri saya, boleh disimpulkan bahawa tempoh latar industri selama 16 minggu sememangnya memberikan impak kepada pengetahuan dan kemahiran pelajar. Penerapan ilmu praktikal melalui program ini dilihat penting bagi menjadikan gaduh yang seimbang dan keberpasaran yang tinggi. Selain itu, ia juga memberikan pendedahan yang berguna dan jelas tentang ilmu yang telah dipelajari sewaktu di dalam kuliah. Pelbagai pendedahan yang bakal graduan dapat aplikasikan untuk ugaran semasa alam pekerjaan mereka. Akhirnya, pelajar berpeluang membagi kemahiran mereka yang mana ia dapat membantu mereka memenuhi kehendak industri sekaligus meningkatkan kebolehpasaran mereka sendiri. Sekian sahaja pembentangan akhir latar industri saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.